Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Velas Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin bukan saya sahaja yang pernah mendengar berkaitan dengan debat Rafizi, Liam dan juga Isham Jalil. Nah, saudara-saudara, terkini satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 21 Jun. Rupanya ini satu pengakuan Rafizi yang pasti membuat musuh-musuhnya meroyan dan pasti mengejutkan Isham Jalil sendiri. Rafizi tepis serangan Zaid. Masuk penjara pun saya tak takut setakat podcast. Nah, saudara-saudara, rupanya ini satu kenyataan Rafizi di mana beliau tidak takut untuk masuk penjara. Nah, apa cerita hangat ini? Mari kita teruskan di dalam artikel daripada Harapan Daily. Rafizi Ramli tampil menjawab serangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Kononnya, Menteri Ekonomi itu mengelak berdebat menerusi podcast dengan Lim Siansi, Isham Jalil dan Puat Zarkashi. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jadwal telah disusun dengan slot pada Julai sudah pun penuh. Manakala Ogos dengan individu yang menggunakan nama samaran Lim Siansi. Menurutnya, beliau juga ada bukti bahwa Isham Jalil sudah menolak walaupun dijemput. Nah, saudara-saudara, persoalannya siapa yang takut siapa sekarang ini? Bersemuka di podcast dengan Puat Zarkashi pula, bagi Rafizi tidak perlu. Beliau wakil rakyat dari parti dalam kerajaan perpaduan. Lebih baik bincang dalaman kalau tak puas hati. Masuk penjara pun saya tak takut. Masa nak dedahkan skandal 1MDB? Apalah nak mengelak kalau setakat podcast, tulis Rafizi, diakhiri dengan emoji ketawa. Ahli Parlimen Pandan itu berkata, demikian sebagai reaksi terhadap desakan Zaid agar Rafizi tidak mengelak untuk berdebat dengan Lim Siansi, Isham Jalil dan Puat Zarkashi. Sekarang adalah masanya. Saya harap Anda akan memilih Lim Siansi sebagai mangsa pertama Anda. Mari lihat sejauh mana Anda pintar. Tapi saya rasa awak tak serius. Anda telah memberikan pelbagai alasan untuk mengelak daripada bertemu dengan Lim Siansi, kata Zaid. Nah, saudara-saudara, Anda boleh lihat melalui laman media sosial Rafizi Ramli. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Rafizi tepis serangan Zaid dan pengakuan Rafizi, masuk penjara pun saya tak takut. Nak cakap Rafizi kena tangkap, rasanya tidak jugalah. Tapi ini kenyataan Rafizi yang pasti mengejutkan seluruh musuh-musuh politiknya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu berita yang pasti menjadi berita tumpuan bagi seluruh rakyat Malaysia dan juga satu berita yang amat menarik. Baginda yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim. Memang seluruh rakyat Malaysia sudah sedia maklum bahawa baginda yang di Pertuan Agong meminati ataupun mempunyai hobi, yaitu mengumpulkan ataupun koleksi, meminati kereta-kereta klasik. Dan saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu artikel daripada FMT. Ini pasti menjadi perhatian Anda dan Anda perlu dengarkan ini. Berkaitan dengan number plate FFF1. Mesti ramai yang tertanya-tanya, berapakah harga bidaan oleh yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Agong bida RM 1.75 juta untuk number plate FFF1. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim berharap hasil bidaan itu akan digunakan Putrajaya untuk membantu rakyat.
Nomor pendaftaran kendaraan FFF1 menjadi milik Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan bidaan Rm 1.75 juta. Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk menyampaikan nomor pendaftaran itu kepada Sultan Ibrahim ketika menghadap Baginda di Istana Negara. Sultan Ibrahim dalam hantaran Facebook berharap hasil bidaan itu akan digunakan Putrajaya untuk membantu rakyat. Pembidaan untuk nomor pendaftaran kendaraan FFF berlangsung dari 11 hingga 15 Mei lalu, sempena sambutan ulang tahun Hari Jabatan Pengangkutan Jalan ke-78. Terdahulu, Lok dilaporkan berkata, bidaan itu bertujuan menjana dana tambahan untuk inisiatif seperti pengagihan topik radar percuma, caruman perkeso tambahan untuk 40.000 pemandu teksi, kereta sewa dan bus sekolah, tajaan lesen kendaraan perkhidmatan awam PSV, dan B2 buat golongan B40. Sultan Ibrahim yang terkenal dengan minatnya terhadap kereta klasik dan koleksi, pernah membeli nomor pendaftaran kendaraan unik, termasuk FF1 bernilai Rm 1.2 juta pada Jun 2023 dan Gold One dengan nilai Rm 1.5 juta pada Februari lalu. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu isu hangat hari ini, kali ini pula bercakap tentang satu lagi pemimpin PN ataupun Bersatu, sosok tubuh pemimpin ini yang menjadi salah satu antara pemimpin PN yang dikenali ramai. Azmin Ali, bekas Menteri Besar Selangor yang juga adun Bersatu, di mana ini satu kejutan diterima untuk penyokong-penyokong Azmin. Pada Jun 20, artikel daripada Malaysia Kini, Azmin akan beri keterangan berhubung permohonan prosiding hina mahkamah. Mahkamah Tinggi KL akan mendengar keterangan daripada Azmin Ali berhubung permohonan sebuah syarikat pengimport telur untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu. Ini susulan prosiding di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong. Hari ini untuk pendengaran ex parte hanya satu pihak dalam pertikaian hadir. Berhubung permohonan JNE Advance Tech Sendirian Berhad untuk mendapatkan kebenaran bagi meneruskan tindakan komitel itu. Plaintiff ingin mendakwa Azmin kerana menghina mahkamah berkaitan penyerahan keterangan saksi dalam saman fitnah syarikat itu terhadapnya. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan denda dan hukuman penjara. Saudara-saudara, itu yang kita nak tahu. Jika disabitkan kesalahan, Azmin boleh dikenakan denda dan hukuman penjara. Saudara-saudara, saya tidak berharap Azmin Ali untuk ditangkap ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Tapi yang saya mahu adalah keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Nah, nak cakap Azmin bersalah atau tidak, kita pun tak tahu. Kita tunggu sehingga kes ini selesai. Tapi kalau Azmin Ali bersalah, bagaimana dengan jawatan beliau di dalam Bersatu dan Perikatan Nasional? Bagaimana dengan gelaran beliau? Bahkan jawatan beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Nah, saudara-saudara, Azmin Ali rupanya boleh dikenakan denda dan hukuman penjara jika disabitkan kesalahan. Nak cakap hukuman penjara berapa lama? Nah, itu kita tak tahu. Keterangan Azmin yang juga adun Hulu Kelang itu adalah bagi perbicaraan di mahkamah bulan lepas mengenai saman fitnah syarikat itu terhadapnya
berhubung isu import telur dari India. Ini pasti satu lagi kejutan untuk Azmin Ali dan Bersatu Perikatan Nasional. Adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan impak negatif bagi PRK Dun Sungai Bakap pada 6 Julai depan? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.